Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah panjangkan usia kita untuk menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita semua untuk menyempurnakan puasa sehingga berakhirnya Ramadan, insya-Allah. Baiklah, saya yakin ramai di antara kita sedang berlumba-lumba untuk melipat gandakan amalan, melipat gandakan kebaikan di bulan ini. Terutamanya hubungan dengan Al-Quran. Kerana kita semua sudah maklum, bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Ramai yang mungkin mengambil peluang untuk khatam Al-Quran. Mungkin telah khatam sekali, mungkin juga telah khatam berkali-kali. Masya Allah, satu usaha, satu amalan yang sangat baik dan sangat mulia. Namun, adakah kita juga berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, iaitu mentadabur ayat-ayat Allah? Sebagai rakyat Malaysia, majoriti daripada kita tidak fasih atau tidak pandai berbahasa Arab dan juga tidak faham bahasa Arab. Jadi bagaimana kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan kita tidak tahu apa yang Allah ingin sampaikan dalam ayat-ayatnya? Jika ayat-ayat daripada manusia pun kita cuba untuk fahami, kerana kita takut, kita khawatir mungkin ada pesanan yang perlu kita laksanakan. Ini kan pula ayat-ayat daripada Allah pencipta kita sendiri. Al-Quran sebenarnya diturunkan bukan semata-mata untuk mendapat pahala daripada pembacaannya. Jika Al-Quran diturunkan hanya untuk pahala, maka mengapa perlu Allah turunkan surah sehingga 114 surah di dalam Al-Quran? Sebenarnya terdapat beberapa ayat ataupun terdapat banyak ayat yang Allah sebut di dalam Al-Quran yang menggalakkan manusia agar memahami, meneliti, menyelidik serta mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Seperti di dalam surah Sad, surah 38 ayat 29 yang bermaksud, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dengan penuh berkat supaya mereka memerhati ayat-ayatnya, iaitu mentadabur, dan supaya orang yang mempunyai akal fikiran mengambil pelajaran darinya. Di dalam ayat lain juga, Allah ada berfirman yang bermaksud, maka tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 82. Ayat-ayat yang saya jelaskan sebentar tadi, di dalam Al-Quran, jelas menunjukkan bahawa Al-Quran bukan saja untuk dibaca, tetapi dituntut untuk difahami, dihayati dan diamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan seharian kita. Jadi, adakah penting kita mentadabur Al-Quran? Jawapannya adalah sangat-sangat penting kerana ia telah disebut di dalam Al-Quran seperti yang saya telah sebut sebentar tadi. Baiklah, saya senaraikan beberapa kepentingan mentadabur Al-Quran yang saya ambil daripada jurnal At-Turat UKM. Yang pertama adalah untuk menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa di dalam Al-Quran yang diturunkan adalah untuk ditadabur, iaitu untuk diperhatikan setiap kalimatnya secara mendalam. Kerana di situ dapat menggerakkan hati kita untuk menyahut serta melaksanakan segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah untuk menambahkan keimanan. Dengan membaca Al-Quran serta mentadabur dapat memberi kesan kepada hati dan iman seseorang. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, orang yang beriman jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Jadi melalui tadabbur, keimanan seseorang mampu ditingkatkan ketika mana mereka melewati ayat-ayat yang menceritakan perihal hal kebangkitan, azab neraka, kiamat, azab yang Allah turunkan kepada umat-umat dahulu serta nikmat di syurga. Seterusnya adalah untuk memperoleh kekusyukan. Melalui tadabbur, kita akan mendapat kekusyukan dalam beribadat. Kerana hasil daripada tadabbur dapat membawa pembacanya dengan penuh penghayatan ketika beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sasaran utama tadabbur adalah kepada hati. Kerana hati menjadi landasan utama yang terkesan dengan Al-Quran. Seterusnya adalah untuk menyempurnakan petunjuk. Seperti yang kita semua sudah maklum, Al-Quran adalah petunjuk untuk memimpin manusia ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah menuntut kepada tadabbur ayat-ayat Allah dengan berfikir mengenai maknanya dan rahsianya serta perkabaran-perkabaran daripada Al-Quran sehingga kita dapat pengajaran daripada setiap ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk merasai kelazatan Al-Quran. Kelazatan Al-Quran tidak dapat dirasai sekiranya bacaan Al-Quran tidak disertai dengan tadabbur.
Al-Quran yang dibaca seiring dengan tadabbur mampu memberikan kesan yang baik bagi emosi dan hati manusia. Melalui tadabbur, keagungan kalam Allah dapat dirasai oleh sebab penghayatan terhadap setiap ayat yang telah difahami. Berdasarkan semua kepentingan tadabbur yang telah saya sebutkan sebentar tadi, saya ingin mengajak anda semua untuk memperuntukkan juga masa untuk mentadabbur ayat-ayat Allah di dalam bulan Ramadan ini. Selain khatam Al-Quran, mungkin anda boleh peruntukkan dua masa, iaitu masa membaca untuk khatam Al-Quran dan juga baca untuk memahami atau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Sekarang ni telah banyak siri tadabbur Al-Quran yang kita boleh ikuti secara online dan boleh didapati di dalam channel YouTube yang disampaikan oleh ramai para asatizah. Saya berharap semoga permulaan kita mentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini membantu untuk kita istiqamah selepas berakhirnya Ramadan insya-Allah. Kepada anda yang telah memulakan tadabbur sebelum Ramadan lagi, teruskan istiqamah supaya anda dapat memahami setiap ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Saya sudahi tazkirah ringkas saya dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.